Iya, jadi kita perkenalkan tetamu undangan kita yang kita bawakan di studio Rampai Pagi, iaitu kita perkenalkan bersama dengan kita ya sebelah sisi Muammar, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim, iaitu Pesuruhjaya Buruh, Jabatan Buruh, dan seterusnya di sebelah sisi Tuan Muhammad Saufi iaitu Yang Mulia Pengiran Hajah Nurul Ehsan binti Pengiran Haji Damit, Pemangku Pengarah Dasar dan Perancangan Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council, itu MPEC, dan juga bersama dengan kita Yang Mulia Puan Khairunisa Nadia binti Abdul Ghani, itu Pegawai Tugas-Tugas Khas tingkat 1 Dasar dan Perancangan Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council, MPEC. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah Ya. Jadi Tuan Pengiran dan juga Puan, kita ini hari ini akan bicara mengenai dengan Perintah Pekerjaan Upah Minimum 2023 yang baru saja kita ketahui bersama ya pada bulan Julai bulan ini. Jadi untuk pertama kali dan juga sebagai mukadimah, mungkin boleh kita ni ajukan soalan kepada Pengiran aja ya, menjunjung kasih Pengiran. Jadi Pengiran mungkin boleh kongsi kepada penonton kita secara ringkas mengenai dengan latar belakang mengenai bagaimana Perintah Pekerjaan ya upah minimum 2023 ini diadakan ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu diucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana menjemput Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC dan juga Jabatan Buruh untuk sama-sama menyampaikan maklumat mengenai Perintah Pekerjaan Upah Minima 2023. Seperti mana yang kita ni sedia maklum, pada menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, satu Perintah Pekerjaan Upah Minimum 2023 atau Employment Minimum Wage Order 2023 di bawah Perintah Pekerjaan 2009 telah berkuat kuasa pada 12 hari bulan Julai 2023 hari itu, yang mana perintah ini mewajibkan para majikan untuk membayar gaji kepada para pekerjanya sekurang-kurangnya kadar upah minimum yang telah ditetapkan. Jadi secara ringkasnya, dalam menyediakan dasar upah minimum ini dan seterusnya perintah berkenaan, pihak Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council dan juga Jabatan Buruh telah melaksanakan beberapa kajian, analisa dan juga sesi muzakarah bersama pihak-pihak yang berkepentingan. Ini adalah bagi memastikan kadar gaji atau dasar yang akan diperkenalkan ini adalah seimbang dari aspek keperluan pekerja dan juga majikan. Artinya ianya tidak akan mendatangkan mana-mana impak negatif kepada kedua pihak lah. Jadi selain itu, beberapa prinsip panduan atau guiding principles juga telah dipertimbangkan apabila mengenal pasti industri yang terlibat. Di dalam fasa pertama, iaitu mengambil kira keadaan kesediaan syarikat-syarikat, kesan terhadap kesejahteraan pekerja, bekalan pekerja tempatan dan juga kewujudan pegawai pengawal selia bagi memudahkan pelaksanaan dasar ini nanti. Bagi memastikan kadar upah minima ini yang ditetapkan adalah adil dan praktikal, pelbagai faktor juga diambil kira seperti kos sara hidup semasa dan kadar gaji yang berpatutan dan mencukupi untuk menarik para pekerja ini bertahan dalam sesebuah jawatan. Selain itu, amalan terbaik dan juga international benchmarking juga dipertimbangkan untuk memahami dengan lebih luas skop impact dan juga kesesuaian dasar ini jika dilaksanakan di negara Brunei Darussalam. Oleh itu, dengan mengambil kira pendekatan dan juga guiding principle yang dikongsikan tadi itu, satu perintah minima telah Perintah Upah Minima 2023 telah pun diperkenalkan di mana ia diharap akan dapat memastikan pekerja di negara-negara ketanian ini menerima pendapatan yang berpatutan untuk menyokong kehidupan mereka. Jadi insya-Allah
pihak kerajaan akan terus membuat penganalisaan dan kajian bagi memastikan kesesuaian relevansi, termasuk mengenal pasti industri-industri mana yang akan dapat dilibatkan bagi fasa-fasa yang akan datang. Ya. Yes. Jadi itu ya sebanyak mengenai dengan latar belakang mengenai dengan bagaimana Perintah Pekerjaan Upah Minimum 2023 diadakan. Seterusnya kita akan beralih bersama dengan Puan Khairunisa Nadia. Jadi Puan mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita ya mengenai dengan Perintah Pekerjaan Upah Minimum 2023 ini secara terperinci lagi. Okey, terima kasih atas soalannya. So seperti mana yang dikongsikan tadi, Perintah Pekerjaan Upah Minimum 2023 ataupun Employment Minimum Wage Order 2023 di bawah Perintah Pekerjaan 2009 telah berkuat kuasa pada 12 hari bulan Julai yang baru-baru ini. So pelaksanaan perintah ini adalah satu langkah yang penting bagi memastikan pekerja-pekerja di negara Brunei Darussalam menerima pendapatan yang berpatutan So ianya juga menggalakkan amalan pekerjaan yang adil ataupun fair employment practices seperti mana yang dilaksanakan oleh negara-negara antarabangsa yang lain So apa yang ditetapkan di bawah perintah ini, mungkin akan dikongsikan bahawa ianya menetapkan kadar upah minimum yang perlu dibayar oleh majikan kepada setiap pekerja terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan mengikut tempoh yang tertentu. Jadi ianya tidak boleh dikurangkan mengikut perjanjian kontrak perkhidmatan bertulis yang disediakan oleh majikan ataupun yang ditandatangani oleh majikan dan pekerja. So yang penting ia perlu mengikut kadar yang telah ditetapkan di bawah perintah itu. Walau bagaimanapun perintah ini akan dilaksanakan secara berfasa yang mana sebagai permulaan akan meliputi syarikat-syarikat di bawah dua industri yang telah dikenal pasti, iaitu satu industri perbankanan dan kewangan dan juga industri teknologi infokomunikasi ataupun ICT. Jadi pihak majikan akan diberi tempoh peralihan ataupun transitional period selama 6 bulan bagi menjalankan langkah-langkah yang bersesuaian ke arah mematuhi perintah ini nanti. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi dasar upah minimum berkenaan akan dilaksanakannya secara berfasa. Benar, fasa pertama akan melibatkan dua sektor Puan, iaitu sektor perbankan dan kewangan serta sektor teknologi infokomunikasi dan seterusnya akan dimaklumkan kemudian nantilah ya. Baik, seterusnya menjunjung fikiran Hajah Nurul Ihsan untuk mengongsikan bagi pihak Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council untuk mengongsikan sedikit sebanyak mengenai Perintah Pekerjaan Upah Minimum 2023. Okey, terima kasih. Di bawah perintah berkenaan, dasar upah minimum ini meliputi pekerja tempatan dan juga pekerja asing yang bekerja secara sepenuh masa dan juga atau secara sambilan di syarikat-syarikat yang telah dikongsikan di bawah industri yang diterangkan tadi. Jadi walau bagaimanapun upah minimum ini adalah dikecualikan bagi pekerja yang bekerja di sektor swasta, para perantis, pekerja imigran yang memegang professional visit visa atau yang bekerja dengan majikan melalui Special Authorization Work Pass. Dan ianya juga dikecualikan bagi mana-mana pekerja yang tidak terkandung di dalam definisi pekerja di dalam Employment Order 2009 sebelumnya, seperti pekerja domestik, pelaut, pekerja sukarela dan juga pekerja informal. Jadi bagi industri perbankan dan kewangan, seperti mana yang dikongsikan tadi, 12 syarikat yang terkandung dalam fasa pertama ini adalah bank dan juga syarikat kewangan yang berdaftar di bawah Brunei Darussalam Central Bank, Tabung Amanah Islam Brunei dan juga bank usahawan. Manakala bagi industri teknologi infokomunikasi pula, dasar upah minimum akan dikenakan kepada 10 buah syarikat as a start yang dianugerahkan
lesen di bawah AITI kecuali Radio Television Brunei. Ya. Kadar upah minima yang perlu dipatuhi bagi syarikat ini untuk dikongsikan adalah RM500 sebulan bagi pekerja sepenuh masa, manakala RM2.62 setiap jam bagi pekerja secara sambilan. Okey, untuk makluman, kadar upah minima ini adalah jumlah sebelum mana-mana caruman tabung amanah pekerja TAP dan juga Supplemental Contributory Pension SCP atau skim persaraan kebangsaan atau sebarang allowance or benefits yang diberikan oleh pihak majikan. Artinya this is the base salary lah tu yang dimaksudkan itu. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita bersama ya mengenai dengan Perintah Pekerjaan upah minimum 2023. Terima kasih pengiran dan juga puannya, dan seterusnya kita akan beralih bersama dengan Tuan Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim, iaitu Pesuruhjaya Buruh Jabatan Buruh. Jadi Tuan mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita juga ya mengenai dengan tindakan-tindakan Jabatan Buruh ya dalam memastikan pelaksanaan Perintah Pekerjaan iaitu upah minimum 2023 ini adalah dipatuhi. Macam mana? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Buruh dalam memastikan perintah ini dipatuhi, pertama kali yang telah dimaklumkan tadi oleh kawan tanya tadi ialah diberikan tempoh 6 bulan transition period ataupun peralihan untuk pada majikan bermula 12 Julai dan tempoh peralihan ini adalah semata-mata untuk memberikan majikan peluang untuk membuat persediaan, termasuklah membayar apa yang terkurang dan seterusnya juga menyediakan kontrak terbaru. Bermaksud kontrak sekiranya sebelum ini anda mencapai gaji minima ataupun upah minima ini hendaklah men-top up dan seterusnya menandatangani kontrak yang baru di antara pekerja dan majikan. Para majikan dikehendaki untuk mengambil langkah-langkah khususnya seperti membuat pembayaran tambahan seperti yang saya terangkan tadi, men-top up sama dengan ataupun lebih tinggi daripada gaji minima ataupun upah minima bagi pekerja yang terjejas. Manakala bagi gaji pekerja yang di atas upah minima ini adalah tidak terjejas. Manakala bagi gaji pekerja yang di atas upah minimum adalah tidak dibenarkan untuk dikurangkan. Walaupun gaji minimal 500 tetapi ia tidak dibenarkan untuk dikurangkan. Itu termasuk dalam undang-undang itu. Ia juga upah minima tidak dibenarkan untuk mengurangkan gaji kepada gaji yang lebih rendah ataupun daripada kadar gaji yang telah dipersetujui dari awal. Selepas itu pihak majikan adalah dikehendaki untuk menyediakan kontrak seperti yang terangkan tadi, perkhidmatan secara bertulis bagi penandatangan semula oleh majikan dan pekerja, sama ada pekerja imigran ataupun pekerja tempatan. Dan terhadap terma baharu khususnya upah minima ini dan memasukkan kadar upah minima di dalam kontrak terbaru tersebut. Bagi gaji yang melebihi kadar upah minimum adalah tidak diperlukan untuk menandatangani semula perjanjian tersebut kerana ia telah memenuhi syarat ataupun undang-undang upah minima itu. Pihak majikan hendaklah dikehendaki untuk menyimpan kontrak perkhidmatan yang ditandatangani semula itu dan memberikan salinan kepada pekerja-pekerja tersebut, tempatan ataupun pekerja imigran tersebut. Hendaklah, itu important juga, hendaklah diberikan salinannya ke arah pekerja-pekerja ini. Dan seterusnya pihak majikan dikehendaki untuk mengisi maklumat di dalam borang pengesahan pelaksanaan dasar upah minima ini yang disediakan boleh didapati di laman sesawang Jabatan Buruh di section khususnya legislation. Dan kemudian di email ke led@buruh.gov.bn.
Baik, Tuan, jika sekiranya majikan tidak mematuhi perintah pekerjaan bagi upah minimum 2023 ini, apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak Jabatan Buruh? Terima kasih. Setiap majikan adalah diperingatkan bahawa adalah menjadi kesalahan jika didapati melanggar mana-mana jua perintah pekerjaan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Buruh. Khususnya yang kita dibincangkan pada pagi ini perintah pekerjaan upah minimum 2023, iaitu kesalahan di bawah bab 148. Di bawah perintah yang sama, iaitu mana-mana majikan yang melakukan sesuatu kesalahan, jika sabit kesalahan, boleh dikenakan suatu denda tidak melebihi daripada RM3,000. Dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi dari 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam pada masa itu juga, mana-mana pekerja juga boleh membuat aduan kepada Jabatan Buruh jika masih menerima gaji di bawah upah minima, sama ada menghubungi bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Buruh melalui talian 238-1848 semasa waktu bekerja, ataupun 729-8989 di luar waktu bekerja, ataupun hadir sendiri ke Jabatan Buruh untuk membuat apa jua aduan ataupun aninya dengan membawa dokumen-dokumen yang berkenaan seperti salinan kontrak perkhidmatan dan slip gaji. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Jadi ya, setiap majikan ya diperingatkan bahawa ada menjadi kesalahan jika didapati melanggar perintah pekerjaan, itu upah minimum 2003 di mana di bawah bab 148 ya Perintah Pekerjaan 2009, iaitu mana-mana majikan melakukan suatu kesalahan, jika sabit kesalahan boleh dikenakan suatu denda tidak melebihi dari RM3,000 dan dihukum penjara ya bagi suatu tempoh ya tidak melebihi dari 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi ini tuannya akhirnya bagaimana ni tuan cara yang mudah jika majikan atau orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut atau bagi sebarang pertanyaan mengenai dengan perintah pekerjaan upah minimum 2023 ini, tuan. Silakan. Terima kasih. Bagi sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut seperti yang dinyatakan sebelum ini, bolehlah menghubungi bahagian penguatkuasaan undang-undang khususnya di Jabatan Buruh di talian 2381-848 luar waktu pejabat, dan nombor mobile ni 729-8989 di luar waktu pejabat. Yeah. Ataupun di bahagian pendakwaan dan perundangan di Jabatan Buruh di talian 2380256 sambungan 4210. Dan yang paling anunya adalah melayari laman sesawang Jabatan Buruh di alamat www.labor.gov.bn. Kali teman saya di MPEC ada akan membuat juga lagi, ada membuat menambah sedikit maklumatnya. Terima kasih, tuan. So bagi pihak MPEC, bagi sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, bolehlah menghubungi pihak Sekretariat Tetap MPEC di talian 2444 100 atau 729 1785 atau email ke mpec@jpm.gov.bn. Maklumat penuh juga tersedia di Handbook Employment Minimum Wage Order 2023 yang mana boleh dimuat turun di dalam laman sesawang MPEC iaitu www.mpec.gov.bn. Ya, alhamdulillah ya. Saya akan menambah sedikit. Silakan tuan. Jabatan Buruh juga ada menyediakan poster mengenai dengan maklumat mengenai dengan upah minima ini, dan boleh didapati di sama juga di tapi ini lain di IG Instagram Jabatan Buruh. Instagram labor.bn di Instagram Jabatan Buruh mengenai dengan poster-poster berkenaan dengan maklumat upah minima ini. Ya, jadi itulah ya. Jadi kepada kita bolehlah ya mengikuti media sosial Instagram itu labor.bn ya untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan Perintah Pekerjaan Upah Minimum 2023. Alhamdulillah ya, kita telah mengetahui Muammar ya sebanyak mengenai dengan Perintah Pekerjaan Upah Minimum 2023. Apapun terima kasih diucapkan ya kepada tetamu undangan kita kerana sudi ya datang ke Studio Pagi untuk berkongsi ya
maklumat mengenai dengan perintah pekerjaan. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim iaitu selaku Pesuruhjaya Buruh Jabatan Buruh. Terima kasih, menjunjung kasih kepada Pengiran Ajar Nur Ehsan binti Pengiran Haji Damit iaitu pemangku pengarah dasar dan perancangan Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council, dan juga kepada Puan Khairunisa Nadia binti Abdul Ghani iaitu pegawai tugas-tugas khas tingkat 1 dasar dan perancangan Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.